Okay, kita masuk last part, continuity. So, apa pula continuity ni? Okay, dari segi bahasa paling mudahnya, apa yang ditulis kat situ? A function that can be graphed throughout its domain with one continuous motion. That is, without lifting the pen, lifting out the pen. Is example of continuous function. Maksud dia kat sini, bahasa mudah dia, bila awak nak lukis graph tu based on its domain, kalau awak lukis tu tak perlu angkat pen. So, dia jadi continuous function. Macam contoh graph yang pertama ni kan, kita ada curving ni, pusing macam ni. Tak perlu angkat pen langsung nak lukis. So, itu continuous. Okay, second graph ni kalau kita lukis ni, dia terputus, berhenti, ada empty circle kat A. And then sambung pula dan circle kat A, terus pula graph linear, negative linear kat situ. So kita kena angkat pen kita bila nak lukis. So dia akan jadi discontinuous. Okay, itu bahasa mudahnya lah. Okay, tapi in the sense of calculation, most of the time akan keluarlah function-function yang pelik-pelik yang awak pun tak reti nak lukis kan. So bila awak tak reti nak lukis, awak pun tak tahu, oh boleh lukis angkat pen ke tak boleh angkat pen. So kita kenalah buat calculation kat situ. Okay, so ini kita tunjuk contoh lagi. Next, few example of graph yang sebenarnya discontinuous. Discontinuous tu maksudnya tadi lukis kena angkat pen. Discontinuous Okay, first one tu saya tulis nombor lah. Okay, ini graf yang pertama. Okay, nampak macam continuous kan? Sebab bila kita lukis tu macam, oh graf kita bersambung. Tapi hati-hati kat sini, kita ada empty circle. So bila empty circle, semua dah faham, dia bukannya exactly value of A. Dia just approaching A je. Dia menghampiri A tapi dia betul-betul tak ada kat A. Sebab kalau ada kat A, dia akan jadi dan circle, bulat hitam. Sekarang dia bulat putih je. So dia tak ada betul-betul kat situ. So conclusion kita, it's not continuous because dia not defined. Not defined tu maksudnya value kita tak ada betul-betul kat situ lah. Not equal kat situ. Undefined. Okay, itu contoh graf pertama. Nampak macam continuous tapi sebenarnya discontinuous. Okay, moving on to the second graph. Yang ni pun hati-hati. Lagi sekali nampak macam continuous. Sebab kalau awak nak rasa awak lukis tu, okay, dia satu linear graph je, straight line. Tapi nampak kat sini saya highlight color kuning. Kita ada two different value. Satu empty circle, satu dense circle. Dense circle kita yang define value tu tak duduk atas graph. So maksudnya still graph ni discontinuous. Kalau kita nampak ni ada dense circle, maksudnya itulah define value kita. Okay, so conclusion dia kat sini, it's discontinuous because limit tak sama dengan define value. Limit tu sebab kita kira from left kan. From left A ada graph, from right A ada graph. Tapi sekarang graph dia duduk tak sama dengan dense circle kita, define value kita. So nilai dia tak sama, so kita still classify this as discontinuous. Okay, moving on. Third graph. Yang ni memang awak terus nampak lah, takkan tertipu kat situ. Graph awak memang tengah-tengah kat situ, terputus kat A. So limit from left tak sama dengan limit from right. Maksudnya limit does not exist because sebab tu kita conclude this as discontinuous. And then last one, number 4. So ini pun sama lah, awak nampak itu obvious. A is an asymptote. So bila dia ada asymptote kat situ, dia tak define. So kita conclude juga this as discontinuous. Ni obvious ni. Yang ni number 3 and number 4 orang akan nampak obvious. Sebab graf tu tak bersambung langsung. Number 1 and number 2 kadang-kadang orang confuse. Dia sebenarnya continuous ke discontinuous. So kena hati-hati. Check define value tu duduk dekat mana. Okay, ini graf So, macam yang saya cakap tadi, kadang-kadang keluar function yang awak tak reti nak lukis graf. Macam mana kita nak cari benda tu? So, we have to perform continuity test. So, continuity test involving 3 main steps. Step number 1, we have to check FC exists. Apa maksud exist? Define value. Kita substitute dapat jawapan. Dia mesti define. Kalau dalam graph, apa maksud define tadi? Yang ada dan circle, bulat hitam. Itu. So kalau kita substitute dapat jawapan, dia akan pass the first test. Okay. Moving on, kita pergi kepada test yang kedua. Limit must be exist.
Macam mana limit must be exist? Kita dah belajar existence of limit. Maksudnya kat sini x approaches c from left. C tu value yang ada dalam soalan lah, nanti dia akan bagikan. Must be the same as limit x approaches c from right. Limit kiri ni sama dengan limit kanan. If it's the same, then we can conclude that our limit exists, and that would be the limit lah. So kalau sama, baru kita pass the second test. Moving on, third test. So third test kat sini dia tulis limit of x approaches c fx equal to fc. Maksudnya kat sini jawapan kita kat test yang pertama, step number 1 tadi, define value, mesti sama dengan jawapan kat step yang kedua. Kalau ikut logiknya, bila jawapan dia sama, barulah graf kita tu bersambung macam tadi kan. So barulah kita pass the third test. So tiga-tiga test ni kita pass, baru conclude this is continuous function. Kalau salah satu fail, then terus kita buat conclusion is discontinuous. Okay, kita terus try jawab example. So from the graph, determine whether the function is continuous. Ni dia dah bagi graph siap-siap. So kita nak check je dia continuous ke discontinuous sebenarnya. Soalan saya ada kat bawah pula rupanya. Sekejap ni soalan kita. Kita ada negative 3, negative 1, 2, 4, 6, negative 5. Okay, tak apa, kita pergi satu-satu. Start dengan first case negative 3. So saya highlight negative 3 kat graf ni. Ini. Kat situ obvious lah awak nampak kan. Graf kita memang tengah-tengah kat situ. So sebenarnya kita boleh terus nampak lah graf terputus, dia akan jadi discontinuous. So untuk first case saya buat conclusion discontinuous. Okay, moving on. B, x equal to negative 1. Okay, kalau negative 1, saya highlight negative 1. Saya highlight colour biru sekarang ni. Okay, graf tu bersambung. And then kat situ memang ada bulat tu dan circle. Dia define value kat situ. So graf kita memang dah cantik, dia ada define value kat situ. So it's for sure continuous. Okay, seterusnya 2. Okay, kalau 2 saya highlight colour pink. Okay, kalau kita check kat situ, nampak graf macam bersambung. But hati-hati, nampak define value kita dengan empty circle dengan dan circle tu, dia tak duduk kat tempat yang sama. Bulat hitam ada kat atas, bulat putih ada kat bawah. So graf kita bukan define value yang duduk atas graf. Maksudnya dia akan jadi discontinuous. Walaupun graf tu nampak bersambung. Okay, moving on. Next one, D, x equal to 4. Okay, x equal 4, saya highlight kali hijau. Ini pun nampak obvious lah. Graf tu putus kat situ, obvious kan? Sebab ada dotted line kat situ. So sebenarnya dia dah jadi asymptote. 4 to asymptote, dia bukannya graf. So dia discontinuous. Okay, next one, x equal to 6. Okay, saya highlight juga. Apa lagi kali boleh pakai? Purple. X equal to 6 kat sini. Cantik. Graf kita graf kuadratik. Dia tak ada apa-apa. Kalau tak ada macam gini, maksudnya graf kita memang bersambung lah. Dia adalah define value, dia tak tunjuk je. Define value memang ada lah, macam ada je dan circle kat atas tu, dia tak tunjuk je. So it's continuous. And then last one, x equal to negative 5. So negative 5, saya highlight colour purple sini, hujung. Okay, nampak macam continuous, tapi kalau kita check tadi, ingat graf kita mesti bersambung langsung kan. Dia datang daripada left bersambung kepada right, negative 5 tu. Sekarang ni kalau kita tengok ni, graf kita negative 5, dia ada negative 5 from right. Bahagian belakang, negative 5 from left, tak ada graf langsung. So apa yang bersambungnya kan? Dia kalau bersambung mesti datang daripada left, pergi ke negative 5, and then sambung kepada negative 5 from right.
Sekarang tak ada. Ada negative 5 from right je. Negative 5 from left, tak ada graph langsung. So, we conclude this as discontinuous juga. Sebab graph tu bermula sebenarnya dekat negative 5. Dia bukannya continuous at negative 5. Okay. Settle. Itu from the graph. Nampak terus lah. Saya patah balik. Daripada graph tu kita terus nampak lah. Saya tulis atas dah jawapan terus Tadi negative 5, ingat dia ada from right, tak ada from left. So kita conclusion discontinuous. Okay. And then negative 3 kat sini obvious lah. Nampak graph awak terputus kat situ. Define value and then dia punya empty circle dan circle lies on different places. So it's still discontinuous. Okay. At negative 1, graph kita cantik bersambung. Define value lies on the graph. So dia duduk atas tu. Awak punya dan circle bulat hitam tu. So dia continuous. Okay, next one at 2. Hati-hati, nampak macam graph bersambung. But then define value, our dan circle lies on different places. Not on the graph itself. So it's discontinuous. Okay, next one at x equal to 4. It's obviously discontinuous. Awak nampak graph awak tak bersambung langsung. Ada dotted line that is basically the asymptote, not the graph. So discontinuous. And then last one at x equal to 6, graph kita bersambung. Walaupun tak nampak define value, maksudnya adalah kat situ define value dia. So this is continuous. Okay. So that's how we identify continuity of a function based on a graph. Senang je. Ada graph dah senang. Tak ada cerita. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada next part. Bila soalan tu tak bagi graph, dia bagi piecewise function. Kalau dia tak bagi graph, confirm dia bagi piecewise function. So, kita jangan menyusahkan diri nak pergi lukis pula graph ni kan. Kita boleh pakai 3 test yang kita belajar tadi. We have to perform continuity test. Alright. So, when it comes to piecewise function, as usual, kalau kita tak nak confuse, better kita lukislah number line. So that you for sure know which one from the left, which one from the right. Itu je kita buat ni in order to avoid confusion je. So first one, negative 5 up to 1. Function kita 3x. Next one, 1 up to 6. Hati-hati empty circle dengan dan circle, included excluded tu jangan salah. And then next one, 6 up to 10. Function kita x squared minus 3. Okay. So kat sini kalau tengok label tu, kita jawab first one dulu. Okay. So we want to find x equal to 1. So kita start from the first test. Test number 1, kita kena cari define value. So f1. Macam mana nak cari f1? Pergi kat 1. Ni, pergi kat 1. Ambil function yang kena mengena dengan dan circle yang ada included. So included kita yang ni lah, 3x. Included itu define value kita. So 3x kan function kita, maksudnya 3 times 1. So dapat 3. Bila dapat 3, maksudnya function kita define lah, dapat jawapan kat situ. Macam tu je, simple. So we pass the first test. Okay. So next kita pergi kepada test yang kedua. Ingat test number 2, limit must be exist. So we have to test one-sided limit. So 1 from left. So kalau 1 from left, tengok kat graf ni, ingat ini akan jadi 1 from left. So function is 3x. So gantilah jalan nilai kan, nak cari limit. 3 times 1, kita dapat 3. Okay. Next kita buat limit 1 from right pula. So 1 from right, from number line, ingat 1 daripada kanan. So function kita 3. So answer kita still 3. So kalau kita check kat situ, okay, kita dapat jawapan yang sama. So we can conclude that limit x approaches 1 fx equal to 3. Bila ada jawapan yang sama, kita punya conclusion it's exists. So kita pass the second test. Okay, moving on. Third test. Third test ingat tadi, jawapan kat test pertama
mesti sama dengan jawapan kat test kedua. So sekarang ni jawapan test pertama kita yes, it's 3. Jawapan kat test kedua pun yes, it's 3. So kita boleh buat conclusion. F1 equal to limit x approaches 1 fx. Dua-dua ni jawapan kita tadi 3. So satisfy, pass the third test. So sebab tiga-tiga test ni kita dah pass, bolehlah kita buat conclusion. So finally x equal to 1 is continuous, so tak cantik. Kita kena buat conclusion. Fx is continuous at x equal to 1. Itu test kita. So ada 3 test ini. Okey, itu baru A. Kita pergi B. Saya sambung. Untuk B ni, saya kena lukis dululah number line dia sekejap so that kita tak confuse tadi. Number line yang ada kat dalam soalan yang kita lukis tadi. Yang ni saya dah conteng. Saya lukis semula sekejap. Number line tadi -5. Okay. So now kita nak check pula at x equal to 6. Okay. Ingat 3 test tadi. So test number 1, kita kena cari F6. Macam mana cari F6? Fokus dekat 6. And then kita ambil yang ada dan circle included. So kat sini value kita 3. So F6 equal to 3. Okay. Next. Kalau dapat 3 maksudnya define lah tu. Dapat jawapan. So we pass the first test. Moving on, second test, limit must be exist. So kita kena buat one-sided limit test. Limit x approaches 6 from left. So 6 daripada kiri, kita kena ambil 3. So that would be the function. So dapatlah jawapan 3. Now kita kena buat pula limit x approaches 6 from right. So for number line, kita kena ambil graph yang kat depan, 6 from right. So we have x squared minus 3. So substitute 6 squared minus 3, we get 33. So satu kita dapat jawapan 3, satu lagi kita dapat jawapan 33, 33. Tak sama. So limit x approaches 6 fx does not exist. Existence of limit tu kan, dia does not exist sekarang ni sebab from left and from right kita dapat jawapan yang berbeza. Ini awak dah belajar kat existence of limit. So maksudnya kita dah fail our second test. Bila fail second test terus boleh buat conclusion, tak payah dah buat third test tu. So fx is discontinuous at x equal to 6 sebab dia dah fail second test. Okay. Settle x equal to 6. Moving on. Next part. X equal to -5 pula. Lagi sekali dah sekejap. Saya lukis dulu. Okay. Now, x equal to -5. So, ingat first test kita nak cari define value. So, f of -5. So, kalau kita fokus kat -5, ingat kita mesti cari dan circle bulat hitam included value. Kalau kau tengok number line kita ni, tak ada pun dan circle tu kan. Ada empty circle je. Bulat hitam tak ada langsung. Maksudnya dia tak ada included value. From here kita terus boleh buat conclusion. It's undefined. Itu case yang kita akan jumpa undefined.
Kalau ada, kita substitute dapat value, define value. Sekarang ni tak ada langsung function tu. So it's undefined. Graph tak wujud langsung pun kat situ. So kita dah fail the first test. Kalau first test dah fail, terus boleh buat conclusion. Tak perlu buat dah second dengan third test tu confirm tak ada lah. So terus kita boleh buat conclusion. Fx is discontinuous at x equal to negative 5. Okay. Dia sesimpel itu sahaja. Itu untuk negative 5. Jadi senang lah sebenarnya. Okay, kita pergi last one. X equal to 10. Sekali sekejap. Saya kena tulis dulu. Patutnya saya tulis benda ni awal-awal je. Apa tadi? 1, 6, 10. 6, 10. So, ini 3. 3x. X squared minus 3. Okay. So, last one. X equal to 10. So, ingat, repeat balik. First test, F10. Focus on 10. Cari define value. Memang dan circle kat situ. So, kita kena pilih function kita. X squared minus 3. So, 10 squared minus 3. Kita dapat 97. So, it's defined lah. Dapat nombor. So, we pass the first test. Okay. Next one. Kita kena cari limit pula. So, one-sided limit. X approaches 10 from right. Saya terus pergi 10 from right dulu So, 10 from right. Kalau kita tengok kat situ, tak ada langsung function. So, bila tak ada function, kita boleh terus buat conclusion. Does not exist. Maksudnya, kita dah fail the second test. So, dah fail second test kat sini, tak payah nak buat pula kira 10 from left. 10 from left dapat jawapan, tapi 10 from right dah tak ada jawapan kan. Kita dah boleh terus dah. Dia does not exist sebenarnya. So, terus conclusion. Fx is discontinuous at x equal to 10. Dia macam tu je sebenarnya pasal continuity ni. Simple-simple je. Kita pergi lagi sekali. Next pula example. Okay. Given that our function is x if x cannot be equal to 0. And then 1 if x equal to 0. Is fx continuous? Itu soalan dia. So, kita kena buat test lah. Saya terus buat number line dulu. So 0. Kat sini hati-hati. Dia katakan kalau tak sama dengan kosong dia jadi x. Kalau exactly 0. Exactly 0 maksudnya kena bulat hitam dan circle. So it's 1. Kalau tak sama dengan 0, selain daripada 0, maksudnya to the left, to the right, function kita x. Itulah cara kita nak lukis tu awak punya number line. Okay. So kita start dengan first test. F0. Kenapa 0? Sebab itulah soalan kita kan. Ni. Ni soalan kita 0. Function kita kat sini pun 0. So focus on 0. Bila nak cari first test mesti cari dan circle. Bulat hitam. Included value. So kat sini bulat hitam kita 1. So 1 lah jawapan dia. Define. 1 nombor. So dia define. Kita pass first test. Next kita pergi second test. Second test mesti pasal limit. So kita test 0 from left. 0 from left kena ambil function yang belakang. 0 from right kena ambil function yang kat depan. So 0 from left function kita x. So kita dapat jawapan 0. Next one. X approaches 0 from right. Function kat depan pun x. So still dapat jawapan 0. Sebab jawapan sama, kita conclude limit x approaches 0 is 0. So kita pass the second test. Sebab dapat kiri dengan kanan jawapan sama. Okay. Moving on, third test. Ingat third test, jawapan kat first test mesti sama dengan jawapan kat second test. Sekarang ni jawapan first test kita 1. Jawapan kat second test kita 0, tak sama. So tak sama lah kat situ kita. Jangan tulis yang satu tak sama 2 Kita punya tulisan tu kita mesti buat F0 not equal to limit x approaches 0. So kita dah fail the third test.
Bila fail third test, kita bolehlah buat conclusion. Fx is discontinuous at x equal to 0. Dia itu je. Yang penting kena ingat 3 test ni. Kalau tak ingat 3 test ni, dia ternganga-nganga lah kan, tak tahu nak buat apa. Tapi kena ingatlah continuity test ni je, dia tak ada test lain pun. Okay. Alright, kita pergi last example untuk hari ni. Okay, determine the value of a and b so that the following function is continuous for all value of x. Okay, biasalah kan, kalau soalan ni mesti ada possible terbalik. Tadi kita sekadar check continuous, discontinuous. Itu yang kita check. Sekarang ni situation dia terbalik. Dia dah bagi tahu siap-siap dia memang continuous dah. Kalau kita buat test tu, tiga-tiga kita dapat dah jawapan kita. Test kita tiga-tiga positif. Dia dah confirm continuous. Tapi dia letak constant kat dalam soalan. So we have to find what is that constant. Okay. So kalau daripada sini kita kena patah balik ikut syarat continuity. So first value that we have here is -1. So kalau kita dah for sure it's continuous, maksudnya saya dah confirm tahu f of -1 mestilah jawapan dia sama dengan limit kan. So saya boleh tahu f -1 dia mesti sama dengan limit 1 from left. Limit 1 from left maksudnya function kita ax minus b mesti sama dengan limit 1 from right. So function kita 2x squared plus 3ax plus b. Ini dah mesti whole, dia mesti equal sebab dia dah confirm tadi continuous. Okay, so daripada sini kita boleh pilih 2 info. Untuk buat satu persamaan ni ada 3 info ni. Ini first test, ini second test. Kan, limit kiri sama dengan limit kanan. Third test ni value define kita mesti sama dengan value limit. So kita dah ada 3 test kat dalam ni. Saya tulis dalam sebaris je. Okay, so kita ambil lah 2 info yang kita nak. Saya ambil yang belakang ni second test punya result. Limit 1 from left sama dengan limit 1 from right. So if I try to substitute, we get -1. Saya tertinggal negatif. Bahaya ni. -1 from left sama dengan -1 from right. So we get -a minus b equal to 2 minus 3a plus b. Saya substitute je tu. Saya tak buat apa-apa yang pelik Saya dah substitute limit dalam equation. So simplify this up. We get 2a minus 2b equal to 2. So a minus b dapat 1 lah. Itu first info yang kita dapat. Okay. Sebab dia kata continuous for all value of x, maksudnya dia mesti continuous kat satu juga. Second value yang ada kat sini. So continuous at x equal to 1. So benda yang sama lah kita ulang. Maksudnya dia for sure sekarang f1 mesti sama dengan limit x approaches 1 from left. So 1 from left, 2x squared plus 3ax plus b must be the same as limit 1 from right. So 4 kat situ. So sama macam tadi. Saya dah ikut 3 test kat sini. Kita ambil 2 info yang sama. Saya ambil yang belakang ni je sebab dah nampak terus limit left sama dengan limit right. Substitute, we get 2 plus 3a plus b equal to 4. Simplify this out, we get 3a plus b equal to 2. And that will be the second equation. Bila dah ada 2 equation, nak cari, awak kenalah buat simultaneous persamaan serentak. Okay, saya buat first equation plus second equation lah. So we get 4a equal to 3. So a will be 3 over 4. And then bolehlah cari b. So b equal to 2 minus 3a. So 3 over 4. We get 2 minus 9 over 4. Dapatlah negative quarter. Settle a and b. Itu possible soalan dia lah. Soalan terbalik. Dia menggunakan maklumat confirm dia dah continuous. Awak kena ingat syarat continuous.
and then munculkan equation, buat persamaan serentak, dapatlah constant. Okay, yang penting kena ingat continuity test ada 3. Alright, settle. Topik 8.